Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 30 November 2022 bersama saya Nadine Nordin. Peringatan buat kita bersama agar sentiasa berhati-hati dengan taktik penipuan skamer yang sering menanti peluang untuk mencuri maklumat peribadi anda. Hubungi 997 dengan segera untuk blok nombor akaun yang digunakan skamer. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Walaupun telah kami kongsikan maklumat ini pada hari semalam, namun masih terdapat individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkannya. Masih belum diumumkan dah tersebar maklumat mengenai poster senarai Menteri Kabinet Malaysia 2022. Agaknya apalah yang difikirkan si penyebar ini ya. Terlalu ingin menjadi insan nombor satu dalam menyampaikan maklumat, namun maklumat yang disampaikan adalah tidak sahih. Menurut kenyataan Jabatan Perdana Menteri JPM, ingin merujuk kepada poster yang tular di media sosial khususnya di Twitter bertajuk Senarai Menteri Kabinet 2022. Maklumat seperti poster tersebut adalah palsu. Sila rujuk kepada akaun media sosial rasmi JPM untuk berita yang sahih. Adakah anda menerima maklumat atau terlihat di media sosial berkenaan maklumat mengenai Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri? Untuk makluman semua, menurut kenyataan Jabatan Perdana Menteri JPM merujuk kepada poster yang tular di media sosial khususnya di Facebook page bertajuk Tahniah Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid bin Hamidi di atas pelantikan sebagai Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri. Perhatian semua, maklumat seperti poster tersebut adalah palsu. Orang ramai diminta agar tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Ramai yang ingin mendapatkan pencerahan. Adakah poster digital berkenaan diskaun saman trafik 50% ini benar ataupun tidak? Menurut kenyataan Kementerian Dalam Negeri, KDN ingin memaklumkan bahawa terdapat poster digital yang tular di laman sosial serta aplikasi WhatsApp berkaitan diskaun saman trafik 50% adalah tidak benar dan palsu. Poster tersebut telah diubah suai oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Tular di media sosial maklumat 4 jenis bantuan kerajaan. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan Malaysia MOF ingin memaklumkan bahawa informasi yang tular di laman sosial berhubung dengan 4 bantuan kerajaan tersebut adalah palsu. Orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat yang tepat melalui pengumuman dan sumber rasmi sahaja. Pastikan anda membuat semakan terhadap setiap maklumat berita yang anda terima di media sosial terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Adakah anda pernah terlibat dengan urusan jual beli tanah? Perhatian semua, waspada tipu jual beli hartanah. Berhati-hati jika anda berurusan dalam jual beli hartanah. Jangan terpedaya dengan tawaran hartanah yang terlalu murah daripada nilai semasa. Ambil langkah berikut ketika berurusan. Yang pertama, semak maklumat hartanah di pejabat tanah daerah seperti pemilik semasa, nombor hak milik, nombor lot mukim dan keluasan tanah. Yang kedua, semak sekatan kepentingan seperti kebenaran pindah milik, caveat, cagaran atau gadaian pajakan dan sebagainya. Ketiga, berjumpa dengan tuan tanah untuk mendapatkan pengesahan. Keempat, dapatkan nasihat atau khidmat daripada ejen hartanah atau peguam yang bertauliah dan berdaftar. Yang kelima, pastikan urusan jual beli mempunyai dokumen seperti perjanjian jual beli dan resit transaksi bayaran. Keenam, segera bertindak jika penjual cuba melengahkan urusan pertukaran nama dengan pelbagai alasan dengan merujuk kepada peguam yang dilantik, membuat laporan polis atau membuat tuntutan sivil. Sentiasa berasa curiga, sentiasa membuat semakan sebelum meneruskan urusan. Nak beli kereta murah luar negara secara dalam talian? Anda yakin ke kondisi kereta terjamin? Bertindaklah dengan bijak dan berhati-hati. Jangan mudah percaya pada tawaran too good to be true. Semak dahulu cara pembelian kereta luar negara. Jangan terpedaya. Apa yang boleh kita lakukan adalah jangan percaya tawaran murah yang tidak masuk di akal. Perlu buat kajian tentang proses pembelian kenderaan luar negara. Pastikan berurusan secara bersemuka dan periksa keadaan kenderaan sebelum membuat apa-apa bayaran.
dan semak nombor akaun atau nombor telefon di portal Semakmul sebelum membuat transaksi. InsyaAllah hidup bebas tanpa ditipu skamer. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen yang seterusnya, segmen Semasa. Jangan ke mana-mana. Tip kewangan yang pertama, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, utamakan simpanan anda dahulu. Tip kewangan kedua, ukur baju di badan sendiri, jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Dan tip kewangan ketiga, sentiasa menimba ilmu. Ada banyak perkara di dunia kewangan yang perlu anda tahu, jadi selalu belajar dan jangan malu untuk bertanya tentang topik kewangan di luar sana. Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi. Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Pastikan anda membuat semakan suatu berita dengan melalui portal sebenarnya.my. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Saiz. Seterusnya, kita aktifkan segmen Semasa. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim terus-menerus menerima perutusan tahniah dengan kor diplomatik Arab di Malaysia serta Perdana Menteri Yaman dan Somalia turut menyampaikan ucapan tahniah kepada Perdana Menteri Malaysia yang baru dilantik. Dekan Kor Diplomatik Arab di Malaysia, Dr. Adil Muhammad Ali berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memainkan peranan yang membina dalam membangunkan hubungan persaudaraan dan kerjasama yang berakar umbi dengan negara majoriti Islam dalam bidang kepentingan bersama. Sementara itu, Perdana Menteri Yaman dan Perdana Menteri Somalia turut menyampaikan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mendoakan kemajuan Malaysia. Dalam perutusannya, Dr. Main juga menyuarakan harapannya agar hubungan persaudaraan antara Yaman dan Malaysia akan terus kukuh, termasuk dalam hubungan dua hala dalam pelbagai bidang kepentingan bersama. Rakan sejawatnya dari Somalia yakin di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar, hubungan mesra sedia ada akan berkembang dan memperoleh kekuatan serta memberi manfaat bersama untuk rakyat. Warga perkhidmatan awam teguh dan komited untuk melaksanakan agenda pembaruan yang dibawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim demi kepentingan rakyat dan negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Suki Ali berkata, beliau bersama rakan-rakan perkhidmatan awam akan melaksanakan agenda pembaruan islah iaitu pembaruan ke arah kebaikan demi negara.
Beliau turut berkongsi gambar sesi amanat dan perutusan Perdana Menteri bersama Ketua-Ketua Setiausaha dan Ketua Perkhidmatan di Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Perdana Menteri meminta penjawat awam bekerjasama dengan kepimpinan kerajaan bagi membawa perubahan agar negara kembali ke zaman kegemilangannya. Bursa Malaysia Berhad menjagakan kestabilan politik domestik dan pendirian yang cenderung untuk menurunkan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan AS-Fed akan terus menyokong pasaran tempatan, kata Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Muhammad Umar Swift. Beliau berkata pasaran memberi reaksi positif terhadap pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 susulan pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada 19 November. Muhammad Umar berkata Fed yang dilihat cenderung untuk menurunkan kadar faedah merupakan faktor luaran yang diterima baik oleh pasaran dan pada masa yang sama memacu pertumbuhan dan permintaan untuk aset yang lebih berisiko. Beliau berkata bursa itu juga akan mengecualikan yuran penjelasan 0.03% serta yuran pemindahan CDS. Beliau menambah bahawa semua pengecualian ini akan membolehkan Yayasan Bursa Malaysia mengeluarkan sebanyak mungkin nilai daripada saham yang didermakan. Kerajaan Terengganu akan menambah bilangan pegawai penguatkuasa syariah di negeri itu pada tahun hadapan bagi memperkasakan jabatan dan badan agama di negeri itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri, Datuk Saktipul berkata, langkah itu diambil memandangkan jumlah penguatkuasa yang ada tidak mencukupi untuk menampung tugas-tugas penguatkuasaan syariah di Terengganu. Selain itu, beliau berkata, kerajaan negeri akan menambah bilangan anggota sukarelawan penguatkuasa syariah bagi membantu tugas-tugas berkaitan. Senarai nama anggota sukarelawan telah dikemukakan kepada Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Terengganu (MAIDAM) untuk kelulusan dan kini permohonan tersebut masih dalam pertimbangan. Lebih 200 aduan diterima sejak beberapa tahun lalu terhadap pelayan insurans atau adjuster yang terlibat dalam tuntutan insuran terutamanya melibatkan kemalangan yang dipercayai mengemukakan tuntutan palsu atau overclaim melebihi harga sebenar. Persatuan Pengguna Semboyan 1 Malaysia, Yusof Azmi berkata, ini menyebabkan ramai mangsa berasa tertipu dan teranaya dengan hasil tuntutan yang diberikan oleh penilai. Beliau berkata walaupun bukan semua adjuster bertindak sedemikian, tapi ada yang membuat penyeraan tidak telus terhadap kenderaan yang terlibat kemalangan jalan raya sehingga menyebabkan tuntutan yang dibuat melebihi daripada sepatutnya. Pengguna juga tidak dimaklumkan atau tidak diberikan laporan penuh daripada pihak insurans bagi melihat butiran lanjut dan ia merupakan satu penganiayaan kepada mangsa kemalangan. Syarikat itu boleh berunding dengan penilai sedia ada bagi memastikan ketelusan tuntutan insurans kenderaan yang terbabit kemalangan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah mengeluarkan kompaun berjumlah RM534,200 terhadap 2,205 pengeluar, pemborong dan peruncit ayam serta telur ayam melibatkan pelbagai kesalahan bagi tempoh 5 Februari hingga 28 November 2022. Ketua Setiausaha KPDN HEP, Datuk Azman Muhammad Yusof berkata, kompaun itu dikeluarkan menerusi 2,205 tindakan penguatkuasaan bagi membanteras pencatutan harga barangan kawalan bersubsidi dalam tempoh berkenaan. Beliau berkata, daripada jumlah itu, 153 tindakan melibatkan kesalahan menjual melebihi harga maksimum, tidak mempamerkan tanda harga merah jambu pada barang kawalan adalah sebanyak 1,980 kes dan tidak mempamerkan tanda harga 72 kes. Pihaknya mengalung-alungkan pengguna untuk membuat aduan melalui 6 saluran rasmi KPDN HEP iaitu Pusat Arahan Penguatkuasaan ECC dengan menghubungi talian 03 8882 6088 atau 6245. Melalui aplikasi EZ Adu menerusi talian hotline 1800 886 800
Ataupun anda juga boleh WhatsApp 0192794317 atau 0198488000. Portal e-aduan iaitu kpdnhep.gov.my dan email eaduan@kpdnhep.gov.my. Peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk di Sabah setakat suku pertama 2022 meningkat kepada 88.06%. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI Sabah, Datuk Seri Dr. Rudi berkata, angka itu menunjukkan peningkatan berbanding 73.41% sebelum pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela pada suku kedua 2020. Beliau berkata setakat suku ketiga 2022 pula, sebanyak 154 daripada 611 buah menara baharu yang dirancang telah siap dibina, manakala 3,810 buah menara telah dinaik taraf kepada perkhidmatan 4G daripada 3,984 buah menara dirancang. Projek di bawah jendela fasa 1 yang bermula sejak September 2020 dijangka siap secara berperingkat sehingga penghujung tahun ini. Beliau berkata kerajaan negeri menyedari bahawa masih wujud keperluan penyelenggaraan dan baik pulih di sekolah-sekolah di Sabah. Malah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPN menganggarkan keperluan mempertingkatkan prasarana sekolah pada tahun depan dijangka mencecah ratusan juta ringgit. Gangguan perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya berpunca daripada sistem keselamatan hentian kecemasan pencerobohan penumpang BIS yang aktif secara tiba-tiba disyaki disambar petir di stesen LRT Kerinci semalam. Rapid Rail Sdn Bhd Rapid KL selaku pengendali perkhidmatan dalam kenyataan menyebut susulan gangguan teknikal yang berlaku pada 5.46 minit petang itu, tren dari kedua-dua arah tidak dapat melalui kawasan berkenaan. Akibat daripada gangguan itu, semua tren yang melalui kawasan berkenaan terpaksa dipandu secara manual. Ini mengakibatkan kelewatan jadual perjalanan dan kesakan platform berlaku di beberapa stesen. Perkhidmatan bas perantara percuma telah disediakan bagi membawa penumpang dari stesen LRT Bangsa ke stesen LRT Pasar Seni dan stesen LRT KLCC ke stesen LRT Pasar Seni. Kaki tangan operasi dan polis bantuan turut ditempatkan di platform bagi mengendalikan orang ramai. Rapid Rail turut memohon maaf kepada pengguna yang mengalami kesulitan akibat gangguan itu. Tenaga Nasional Berhad TNB menebat beberapa pencawangnya di kawasan berisiko banjir di Melaka Tengah bagi mengelak dinaiki air akibat bencana itu, terutama ketika musim tengkujuh, kata pengurus besarnya. Beliau berkata antara pencawang yang selesai ditebat adalah di Taman Merdeka dan Sungai Putat yang sering dilanda banjir kilat walaupun hujan berlaku dalam tempoh singkat. Dua lagi pencawang di Alur Gajah juga dalam proses ditebat dan dijangka siap pada tahun depan bagi mengelak kerugian kira-kira RM50,000 bagi setiap pencawang jika dimasuki air. Dalam perkembangan sama, beliau berkata TNB akan melaksanakan pemeriksaan lebih kerap ke atas pemasangan di negeri itu terutama ketika berlaku hujan bagi memudahkan operasi mematikan bekalan elektrik jika bencana berlaku untuk memastikan keselamatan di kawasan sekitar terutama yang berpenduduk. Bagaimanapun, pihaknya akan memastikan bekalan elektrik stabil sepanjang masa di Pusat Pemindahan Sementara PPS bagi memberi keselesaan kepada mangsa banjir yang dipindahkan. Seorang kanak-kanak lelaki maut manakala dua lagi rakannya ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri selepas dipercayai dihempap longgokan tiang elektrik di Kampung Beluka Canlun di Bukit Kayu Hitam semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah Penolong Kanan Perusahaan Jaya Bomba Syahani Sadun berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 5.33 minit petang. Pusat Gerakan Operasi Kedah menerima panggilan berhubung kejadian tiang elektrik terjatuh dan telah menghempap kanak-kanak
Dipercayai ketiga-tiga mangsa telah bermain berdekatan tiang elektrik yang dilonggokkan di bahagian tepi jalan sebelum tiang berkenaan jatuh dan menghempap ke semua mangsa. Mangsa yang maut akibat kecederaan parah di bahagian kepala telah dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta untuk proses bedah siasat. Manakala dua lagi mangsa yang mengalami kecederaan di bahagian paha dan pinggang telah dibawa ke Hospital Jitra untuk rawatan lanjut. Skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa berhempas pulas sebelum bangkit mengatasi Kanada 3-2 pada aksi kumpulan B Kejohanan Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH Piala Negara-Negara 2022 di Afrika Selatan. Kemenangan tipis itu sekaligus berjaya menghidupkan kembali harapan skuad Speedy Tigers untuk mara kepusingan separuh akhir selepas tewas 1-0 kepada juara Piala Asia 2022 Korea Selatan pada aksi pertama. Ketua Jurulatih Aerol Selvarash menganggap keputusan itu sebagai kemenangan yang besar dengan sikap positif dan tidak mudah mengalah anak buahnya untuk terus berjuang sehingga minit-minit terakhir. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Kau bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Adakah di kalangan keluarga anda mempunyai tanda-tanda batuk sebegini? Mungkin juga di kalangan rakan sepejabat anda. Mungkin juga sahabat anda. Sahabat anda ini disahkan dijangkiti TB. Anda merupakan kontak pesakit TB. TB merupakan penyakit yang berjangkit. Kuman TB boleh merebak melalui udara semasa pesakit batuk atau bersin. Jalani ujian saringan. Pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa anda. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa, di minit-minit terakhir, ayuh kita aktifkan segmen notifikasi. Seperti biasa, di segmen notifikasi akan kami bawakan hebahan yang perlu kami war-warkan untuk anda sertai. Kita mulakan dengan ini. Maklumatnya adalah khas pasca PRU 15, #MyPRU15. Sama-sama kita saksikan pada malam ini. Tajuk yang dibawa adalah Mengangkat Suara Rakyat. Pada 30 November 2022, Rabu 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Dan seterusnya, jangan lupa untuk lepaskan peluang siaran langsung perlawanan kumpulan D Rabu 30 November 2022. Australia menentang Denmark 10.30 minit malam di saluran TV2 dan juga saluran TV OK. Siaran ulangan Khamis 1 Disember 2022, 8 malam di saluran sukan RTM. Ini pula adalah siaran langsung malam kemuncak Anugerah Festival Filem Malaysia ke-32.
pada hari Jumaat 2 Disember 2022, 9 malam eksklusif di TV2 Festival Filem Malaysia. Ayo sama-sama kita saksikannya. Untuk mudah, ingat muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Cegah demam denggi. Pastikan anda lakukan perkara-perkara ini. Lakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes di premis masing-masing. 10 minit bagi setiap minggu. Kedua, semburan aerosol untuk membunuh nyamuk dewasa di dalam rumah. Ketiga, bubuh bahan pembunuh jentik-jentik di dalam bekas takungan air kekal atau sukar dibersihkan. Yang keempat, elakkan gigitan nyamuk dengan menggunakan repellent dan memakai pakaian berlengan panjang dan seluar panjang berwarna cerah terutama apabila berada di luar rumah. Dan ini pula maklumatnya, pembekakan prostat. Tahukah anda keadaan di mana kelenjar prostat membengkak dan akhirnya mengakibatkan masalah dalam membuang air kecil? Apa patut anda lakukan? Segera ke klinik untuk pemeriksaan sekiranya mengalami masalah pembuangan air kecil. Ayo sama-sama kita amalkan gaya hidup yang sihat. Serat makanan. Tahukah anda bahagian tumbuhan yang tidak boleh dihadam oleh enzim-enzim pencernaan membantu perut kenyang dengan lebih lama, membantu melancarkan pergerakan makanan, mencegah sembelit, membantu mengawal gula dalam darah. Dan ini pula tahukah anda jenis-jenis telur yang dikawal harganya di bawah penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam. Telur yang dikawal harga telur ayam grade A, B, C dalam kemasan papan. Manakala telur yang tidak dikawal harganya adalah telur ayam organik dalam kawasan iaitu kemasan paket. Manakala telur masin, telur burung puyuh serta telur itik juga adalah termasuk dalam telur yang tidak dikawal harganya. Di bawah penetapan harga siling runcit, telur ayam dalam kemasan papan dikawal harganya dan berkuat kuasa sejak 5 Februari 2022. Ini pula adalah kenali jenis-jenis penipuan SMS atau aplikasi WhatsApp. Yang pertama, tawaran perkhidmatan melalui aplikasi palsu untuk menceroboh data dan akaun peribadi mangsa. Penyamaran sebagai kenalan yang meminta bantuan kewangan, panggilan atau SMS daripada nombor tidak dikenali yang meminta nombor TAC atau OTP. Yang ini perlu anda beri perhatian, jangan sekali-kali kongsikan nombor TAC atau OTP anda. Dan apa lagi boleh kita bawakan adalah notifikasi Shopee atau Lazada palsu yang menawarkan voucher palsu. Ini adalah barangan sewa beli. Ya, barangan sewa beli yang tertaluk di bawah Akta Sewa Beli 1967. Antaranya kenderaan bermotor yang dikongsikan maklumat-maklumatnya semua barangan pengguna iaitu yang dibeli untuk kegunaan sendiri, keluarga atau kegunaan isi rumah. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari esok 3.30 petang di saluran berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.